dapat bertimpa sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, tirai dibuka, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua penonton senada yang dikasihi. Walau di mana jua anda berada, saya doakan semoga diberi kelancaran serta rezeki yang berpanjangan. Teruskan setia bersama saya untuk siaran 10 November 2021 yang dibawakan secara langsung di laman media rasmi Facebook Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor dan di Instagram Kumpulan Kesenian Padat. Disajikan pula dengan lagu dan tarian-tarian irama Malaysia untuk tema mingguan pada kali ini. Dan tak kurang menarik juga untuk topik sembang warisan kita kali ini akan mendiskusiskan mengenai perwataan tapak warisan. Jangan lupa untuk terus memberikan sokongan, like dan share. Kerana semua yang anda inginkan ada di Senada Live. Jiwa derita, seluas alam telah dipelitakan, mengusik sanksi jalanan gelap gelita. Saya pun tak berdarah, layu menyembah, putus tali wasilah, dengan tangan seiring melintas maya. Kita lanungkan manisan iman, setelah darah diduga gelora. Yang pertama yang sangat memukau dan juga sangat atraktif dan saya nak promo sedikit macam biasa. Jangan lupa untuk terus berikan sokongan anda, like dan share program kami di laman Facebook dan juga di Instagram. Sila berikan pendapat ataupun apa-apa juga. Semoga dengan sokongan anda semua dapat memajukan lagi program ini. Baik. Untuk hari ini, saya tidak berseorangan. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput tetamu undangan kita yang akan membincangkan topik
Perwataan Tapak Warisan, iaitu saya perkenalkan Puan Syaruniza binti Nenin selaku penolong keruratekanan padat. Apa khabar Puan Syaruniza? Alhamdulillah ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama-sama saya. Okey, baik. Puan, kita terus kepada topik kita. Topik yang pada saya kiranya agak besar juga sebab jarang-jarang orang membincangkan mengenai perwataan ini. Apatah lagi tapak warisan yang kita ada. Baik, sebelum kita nak lanjut, saya nak tanya dulu, apakah yang dimaksudkan dengan warta atau perwataan dan tapak warisan itu sendiri? Okey, terima kasih kepada Cik Tasha Sama-sama. kita yang jadi manis pada kita pada tengah hari ini. Dan terima kasih juga sebab sudi untuk mengundang saya bagi segmen Senada Terima kasih. Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor. Jadi kita berbalik pada persoalan Cik Tasha tadi yang mana dari segi maksud perwataan tu. Sebenarnya warta ni kita dari segi bahasa biasanya kita bari tahu. Kita istihar lah benda tu. Maksudnya istihar, warta itu diistihar. Ya, kita Okey, baik. beritahu pada umum, pada masyarakat apa yang sedang kita laksanakan, apa undang-undang yang kita sedang pergiatkan. Jadi kemudian pergi tapak warisan. Sebelum saya pergi kepada tapak Okey. warisan tu, saya jelas sikit-sikit dari segi maksud warisan tu sendiri. Boleh, boleh. Okey, warisan tu dari segi umumnya kita dapat tahu yang sesuatu yang bernilai yang kita warisi dari satu generasi kepada satu generasi yang Okey. baru. Jadi dalam warisan tu ada beberapa kategori lah. Okey. Kategori ada kategori kebudayaan, warisan alam bulu jadi, warisan bawah air dan juga warisan tokoh orang hidup. Dan tapak warisan ini adalah di bawah warisan budaya. Warisan budaya, Ya. okey. Warisan budaya itu dikategorikan kepada dua pula, iaitu warisan budaya ketara dan warisan budaya tidak ketara. Kiranya kalau ikut kategori warisan ni pun banyak juga pecahan dia, Puan, Ya, betul. Sebab kita punya warisan tu terlalu banyak. Ada tapak, ada bangunan, ada tapak sejarah, ada macam contoh warisan budaya tidak ketara, benda-benda yang macam tadi Cik Tasha tadi. Okey, Ada buat kan. Betul, tarian tadi adalah warisan tidak ya. ketara. Jadi tapak warisan ni adalah warisan budaya ketara. Kenapa dipanggil ketara, Cik Tasha? Kenapa dipanggil ketara? Okey, kalau saya logik lah, ketara tu maksudnya yang nyata, yang boleh Ya, disentuh. betul. Benda yang kita Okey, nampak, alhamdulillah. struktur yang kita nampak, Okey, aha. fizikalnya. Kemudian dari segi perwataan tu, undang-undang. Okey. Untuk negeri Selangor, kita ada satu enakmen iaitu sekarang di bawah enakmen Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor, iaitu enakmen nombor 4 yang telah diwartakan pada 2009. Kemudian ada lagi satu akta iaitu Akta Warisan Kebangsaan yang memang digunakan pakai untuk seluruh bagi proses-proses perwataan tapak kita akan menggunakan pakai Akta Warisan Kebangsaan. Dan pada Baik. tengah hari ini kita akan lebih lanjut tentang Akta Warisan Kebangsaan kerana adalah enakmen padat, enakmen section 3 Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor. Jadi peristiharaan tu akan berlaku apabila pihak berkuasa negeri mengisytiharkan atas pengesyoran daripada Perbadanan Adat Melayu tapak-tapak yang kita ingin senaraikan dari negeri Selangor. Adakah ini dimaksudkan, sebagaimana Puan Syarah cakap, Perbadanan Adat itu padat sendiri yang akan memilih? Ya, akan mengesyorkan. Okey, Kita sure mengesyorkan, saja. Kita okey. tidak membuat keputusan. Segala keputusan untuk perwataan bagi penetapan tapak untuk negeri Selangor adalah di bawah kuasa pihak berkuasa negeri. Kalau ikut dari segi prosesnya pada Majlis Mesyuarat Negeri lah, MMKN. Akan dibawa juga masyarakat Ya. untuk dipilih sama ada deposit ataupun tidak. Ataupun akan dikembalikan ataupun akan proses lagi. Okey. Ada proses lain lah. Dan yang untuk Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu dia ada dua. Satu untuk tapak warisan dan juga yang kedua untuk warisan kebangsaan. Yang mana Seksyen 24 Pesuruhjaya boleh menetapkan mana-mana tapak. Maksudnya dalam Akta Warisan Kebangsaan kuasa Pesuruhjaya adalah untuk menetapkan tapak-tapak di negeri Selangor. Namun demikian, ada satu klausa Seksyen 30 yang mana jika sesuatu tapak terletak di dalam sesebuah negeri, Pesuruhjaya hendaklah memperolehi keizinan pihak berkuasa negeri bagi negeri itu sebelum apa-apa penetapan Okey. dibuat. Baik. Maknanya kerajaan persekutuan tidak boleh sesekali membuat penetapan secara direct lah, secara terus. Perlu mendapat izinan pihak berkuasa negeri. Dan kedua untuk warisan kebangsaan juga, Okey. Pesuruhjaya melalui menteri, kita punya Menteri. menteri lah, Okey, kementerian kita boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta
mengisytiharkan mana-mana tapak warisan, objek warisan, warisan kebangsaan di bawah air yang disenaraikan dalam daftar ataupun mana-mana orang hidup sebagai warisan kebangsaan. Puan, kalau Puan dah terangkan, saya tahu ayat dalam akta ni agak susah orang nak faham. Betul. Tapi kita akan bawa ke slot yang akan kedua nanti sebab kita akan membincangkan lagi dalam sebab saya tahu isu ni akan jadi menarik apabila melibatkan dua pihak. Nak tahu apa itu dua pihak, kita akan tunggu sebentar nanti. Dan seterusnya saya nak tanyalah, kalau tadi pun nak cerita pasal prosedur dan juga undang-undang. Saya nak tahu secara umum yang terlibat prosedur dan undang-undang yang biasa ni terlibat dalam pewartaan ini. Okey. Macam tadi saya dah maklumkan, maksudnya ada dua undang-undang lah. Enactment nombor 4 Padat 2009 dan Akta Warisan Kebangsaan 2005. Di mana Seksyen 24 dan Seksyen 67. Dan disokong dan didukung sebenarnya. Maksudnya bukan dia duduk berdua saja dalam kanun undang-undang ni, sebab kita akan ada proses dengan perihal tanah dan proses perancangan tempatan. Jadi akta-akta kanun tanah negara, akta kerajaan tempatan dan juga akta perancangan bandar dan desa juga turut terlibat dalam dari segi pewartaan, dari segi pemeliharaan Jadi tapak-tapak semua ni. individu ataupun pihak tertentu yang besar-besar akan terlibat juga, tidak semudah itulah. Tidak semudah itu. Baik Puan, saya cukup tertarik macam di bawah Perbadanan Adat sendiri, kita ada satu monumen itu Istana Bandar yang telah pun kita wartakan di bawah diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Ya, betul. Jadi, soalan saya nak tanya, apakah kriteria utama yang perlu dilakukan dalam proses pewartaan ini? Maksud saya, macam mana cara-cara terlibatnya Istana Bandar itu terpilih sebagai salah satu monumen? Okey, kalau ikutkan Istana Bandar tu di bawah seliaan Perbadanan Adat Melayu lah. Maknanya Istana Bandar ni adalah satu bangunan bersejarah lah. Maknanya daripada sejarah Selangor tu. Sebab tu dia justifikasinya sebagai di bawah Akta Warisan Kebangsaan. Jadi dari segi proses tu sebenarnya, yang penting mana-mana tapak kita nak bagi dia gazet, maksudnya warta bawa warisan ni perlu ada pencalonan. Maksudnya mana-mana individu atau NGO atau sesiapa saja boleh mencalonkan mana-mana tapak. Tidak semestinya hanya di kerajaan, NGO bukan pada persatuan, pada agensi saja. Tapi individu pun boleh. Cumanya bila kita mencalonkan tapak ataupun warisan kebangsaan, perlu ada persetujuan. Itu lebih manis sebenarnya dengan pemunya atau pemilik tapak atau pemilik bangunan. Saya suka yang ini bila Puan cakap mengenai persetujuan. Dan macam saya cakap tadi, saya akan bawa ke slot yang akan datang, yang selepas ini. Sebab saya tahu topik ini akan semakin panas. Baik, Puan, sebelum kita lagi rancak, kita nak bincangkan lagi mendalam. Kita nak berhenti berehat sekejap dengan persembahan kita yang kedua. Daripada artis budaya dan juga kombo dengan lagu Candak dan Bergending Dangdung Tarian dan juga Zarid Syuhada. Silakan. Candak perahu tuju ke hulu, candak berhias rasanya malu. Umpama tepuk air di dulang, jangan dipikat burung di hutan. Burung biasa terbang di awan, makan di tangan. Tanganlah kiri mengisi rambut. Tanganlah kanan mengupas bidang. Takkanlah suntus luang di laut, dipukul ombak balik ke pantai. Bunga beladu berisi cincin si air mata. Kompang berbunyi, hai lagu gurindam. Alangkah digerak, berzapin berkacang. Hati dipalang, hai rindunya dendam.
Bersih menikam seluruh badan, layarku tiup rindu menderu, hajat bergalas langit melihat. Bayangan Terbayang, terbayang melayang, menunggu pelabuhan rindu, berhati-hati menanti sekuntum kasih mewangi. Gombang berbunyi, hai lagu gurindam, langkah digerak, bersapin berkacang, hati dipalang, hai rindunya dendam, angin disentuh, rasa hatinya girang. Hai aling-aling berdiri, ading-ding dengan aling-aling kasturi, angin menimpa tempat beradu, bersih menikam seluruh badan, layarku tiup rindu menderu, hajat bergalas langit melihat. Bayangan Terbayang, terbayang melayang, menunggu pelabuhan rindu, berhati-hati menanti sekuntum kasih mewangi. gombang berbunyi, hai lagu gurindam, langkah digerak, bersapin berkacang, hati dipalang, hai rindunya dendam, angin disentuh, rasa hatinya girang. Gombang berbunyi, canda, lagu gurindam, canda, lang canda, canda, angin berjalan, canda, hai canda, canda, hai rindunya canda, canda, hai canda, canda, angin berjalan, canda, bercanda, canda. Bergending dendang dangdung, bergending dendang dangdung, Merindu punggung merindu, rindu mengidam dapat bertemu. bergending dendang dangdung, Penawar rindu racun bermadu. bergending dendang dangdung, Bintang ada di balik daun, bergending dendang dangdung, bulan juga tumpang berlindung. Mengapa segan bertemu, bagaikan ada maut menunggu. bergending dendang dangdung, Lama merana di awan rindu. bergending gending dendang dangdung, bergending dang, gending dangdung, bergending gending dendang dangdung, bergending dang, gending dangdung. Janganlah memilih cik buan yang sedap di mata. Dalam zaman ini cik buan banyak buaya naga. Aku tahu takkan ku bercinta, rasa tak menentu, tidur barengku tak lena. Bergending gending dendang dangdung, bergending dang, gending dangdung, bergending gending dendang dangdung, bergending dang, gending dangdung. Janganlah, jangan kecewa. Ada hidup pesan dan suruh. Bujulah tak ke jurang diri ini, teringat lagi pesan yang tua. Sambil-sambil menyanyi
pesan-pesannya. Bergending, gending, dindang, dangdung, bergending, dang, gending, dangdung, bergending, gending, dindang, dangdung, bergending, dang, gending, dangdung. Remaja hanya sekali, bebas jangan terlupa diri. Adat yang ku pegang diwariskan, tidakkan di jiwaku terbuang. Sambil menyanyi Berpesan-pesan antara kita, tidak di hati, terniat terasa tak mengata. Hidup dalam dunia yang tua, padu arah yang muda, Baru beriringan, tidak melencongan, walau berpesanan. Hai Tuhan, bergending, dindang, dangdung, bintang jatuh di kaki pagi, bergending, dindang, dangdung. bulan juga tumpang sekali. tahun hilang tak jumpa, rasanya tidak diri kecewa. Bergending, dindang, dangdung, Tidak ku lurut tadi seberang. bergending, dinding, dindang, dangdung, bergending, dang, gending, dangdung, bergending, dinding, dindang, dangdung, bergending, dang, gending, dangdung. Wujudlah subjektif jenis dengan kata, tidaklah pernah secepuan hidupku sampai pernah mata. baru dan Ada orang lama sebuah beringat Baru beriringan, tidak melencongan, walau berpesanan. Hai Tuhan, sambil menyanyi, berpesan-pesan antara kita. Tidak di hati, terniat terasa nak mengata. Hidup dalam dunia yang tua, padu arah yang muda. Baru beriringan, tidak melencongan, walau berpesanan. Hai Tuhan. Itu dia tadi bergending dangdung. Saya kat sini pun rancak rasa berbuai lagu. Merdu tu suara Zarid Syuhada dan juga Abang Zailan kita ni. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan topik perbualan kita. Baik, Puan Syah. Ya, saya. Okey, sebelum kita nak melanjutkan yang pasal dua hala atau dua pihak tadi, saya nak tanya dulu. Senarai tapak warisan yang telah diwartakan di Selangor tu sebenarnya apa? Okey. Okey. Kalau untuk senarai ni kita ada 3 senarai. Okey. Senarai inventory, senarai warisan dan senarai warisan kebangsaan. Tapi yang selalu kita guna pakai ialah senarai warisan dan warisan kebangsaan. Dua ni lah. Ada perbezaan warisan dengan warisan okey. kebangsaan ni. Warisan ni adalah signifikan dengan negeri itu. Dan warisan kebangsaan ni signifikan dia dengan negeri dan negara. Okey, Sebab tu maknanya dia lagi dikira besar sebagai lah warisan kebangsaan tu. kebangsaan. Dan Selangor sebenarnya ada 6 yang telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan. Iaitu antara tapak-tapak yang di bawah warisan kebangsaan ni adalah okey. bangunan Sultan Sulaiman. Okey, yang itu sekarang ni digelar galeri di Raja Sultan Abdul Aziz lah. Yang di Kelang tu dan juga Ya, dekat sekarang Kelang untuk kan? Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Kemudian Kuil Sri Subramania Swami itu di Batu Cave. Di Batu Cave. Masjid di Raja Sultan Sulaiman di Kelang. Masjid Alaidin dan juga Kota Melawati. Kota Melawati di bawah penyeliaan kita lah Perbandaran Melayu dan Warisan di Selangor. Dan untuk senarai warisan kita ada 14 tapak. 14 tapak. 14 tapak dan untuk 14 tapak tu adalah daripada Kelang, ada Okey. daripada Kuala Langat, ada daripada Kuala Kubu Baru. Dia ada 14. Mungkin senarai itu mungkin kita boleh dapat lihat di laman web Bandar Melayu Warisan Negeri Betul. Selangor. Dan juga untuk inventory ini sebenarnya senarai inventory ini adalah senarai tapak-tapak yang kita dah list untuk setiap daerah tu. Dan list tu boleh keluar dan masuk.
Boleh keluar dan masanya macam mana tu? Dia dalam tak ada dalam tapi sepadat membuat list tu untuk memudahkan cara kita. Maksudnya senang-senang itu. Dia andai kata kita terlepas pandang ke. Betul. Kan senang-senang itu mungkin ada perkara-perkara yang tiba-tiba berbangkit ke. Jadi kita dah ada list-list tu dekat daerah-daerah yang mana kita dah senaraikan. Ada tapak-tapak tu dah melebihi usia ke macam mana kita maksudnya senarai tu untuk jadi guidance kepada negeri lah tapak-tapak tu. Kebarangkalian mungkin kita boleh dia bawa ke warisan. Kebarangkalian juga boleh bawa ke warisan kebangsaan terus. Okey. Baik, kalau tadi kalau Puan Syah dah bercerita pasal mengenai tapak, saya nak tanyalah. Banyak-banyak tapak terutama kat dalam Selangor ataupun yang dibawa kelola Perbadanan Adat sendiri iaitu Padat. Okey. Paling popular yang orang suka datang melawat. Apa dia? Tapak yang mana? Tapak warisan mana? Biasa di Bukit Melawati lah, Kota Bukit Melawati. Kuala Selangor. Kalau ikut pada pelawat pun memang kehadiran dekat sana sebab kat sana memang ada macam-macam. Di atas tapak tu ada pelbagai lagi sebenarnya monumen-monumen yang kita pelihara lah. Bukan sekadar kota saja di sana. Betul. Faham. Wow, kiranya macam tempat-tempat sejarah ni harapnya bukan sekadar jejak kita je. Yalah. Kepada yang muda-muda, yang anak-anak diharapkan terus meminati kisah sejarah, datang muzium. Sebab benda kat sini di Kuala Langat pun sebenarnya pun ada tapak Istana Bandar tu. Antara tapak-tapak yang kita ada adalah Berjara Lama Jugra. Dan juga Stor Peluru dan juga Makam Diraja Jugra. Makam Diraja. Jadi semua tu di bawah tapak warisan, bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 lah. Di bawah seliaan Badan Adat Melayu Warisan di Selangor. Okey, baik. Saya tahu kalau setiap benda kita apa yang dulu kita lakukan, kita akan ada pro dan kontra. Jadi saya nak tanya implikasi sebelum dan selepas pewartaan. Okey, kalau ikut pada sebelum tu mestilah pemilik tu punya je lah kan. Bila dah warta, dia adalah kelebihan dan kekurangan. Tapi kekurangan tu sebenarnya boleh jadi berlebih-lebihan sebenarnya. Sebab dia kalau ikut pada implikasi, kita bagi yang baik lah kan. Implikasi untuk tu, dia sebenarnya satu penghormatan sebenarnya. Sebab kalau ikut pada pemilikan tapak contohnya, individu yang menjaga tapak tu mungkin rasa terasa sebab benda tu dia jaga tapak sejarah kan. Benda yang orang nak tengok, benda yang orang nak tahu. Cerita di sebalik dekat tapak tu, dekat bangunan tu, dekat monumen tu. Benda yang satu penghormatan pada pemilik dan juga penghormatan juga pada pihak berkuasa tempatan dan juga rupa kepada kerajaan negeri sendirilah sebab dia ada tapak yang boleh menceritakan kisah-kisah yang ada. Senang cakap lagi terjamin ke orang kata keselamatan dan juga dia punya dia warisan. melindungi tapak tu. Okey, baik. Dan kalau nak tahu pemunya sebenarnya kalau dia dah digeret sebagai tapak, sebenarnya dia boleh memohon untuk membuat pinjaman bagi kos untuk dia buat pembaikan pada tapak tu. Dan boleh juga sebenarnya boleh gunakan fee sebenarnya. Tapi atas persetujuan Pesuruhjaya. Okey. Maksudnya kedua-dua Pesuruhjaya maklumlah tentang fee yang dia sebab kita tak naklah pula membebankan pula pelawat untuk ke tapak tu kan. Jadi ada banyak sebenarnya benda yang cuma kena ada terus terang sebenarnya perundingan yang baik sebenarnya untuk sebab kadang-kadang penjelasan tu tidak tepat tapi benda tu macam dia tak sampai kan sebenarnya. Kadang-kadang stigma orang kita ni bila melibatkan hak pusaka, harta peribadi, bila didengar ada pihak kerajaan atau NGO yang nak ambil alih, dia akan rasa tergugat sedikit. Jadi saya kat sini kebetulan kita menceritakan topik ini. Mohonlah Puan Syah ataupun uraikan lagi mendalam supaya orang kita tidak merasa takut bila melibatkan pasal pewartaan ini. Dia sebenarnya bukan stigma tu sebenarnya dia risau mungkin kita ambil tanah dia. Ya, itu yang saya rasa perlu dijelaskan. Waktu pewarisan tak ambil tanah sebenarnya. Ramai yang bersalah anggap pasal dia betul Puan ya. Dia cuma tolong bantu pelihara dan pelihara tapak tu. Okey. Pernah atau tidak kalau ini kata dua hala. Sebagai contoh, kalau kita sebagai pihak kerajaan dan NGO dan pihak tuan tanah tu pernah atau tidak, dia tidak bersetuju. Sekiranya tidak bersetuju, apakah yang perlu dilakukan? Dia sebenarnya dalam proses macam tadi saya cakap dari proses dia penetapan dan pencalonan tu sebenarnya penting. Sebelum kita nak menetapkan tapak tu, pencalonan untuk tu perlu ada persetujuan pemunya tapak. Sebab tak indah sebenarnya proses tu kalau pemunya tapak tak bersetuju.
Sebab kalau ada persetujuan tiba-tiba kononlah dia bersetuju. Awalnya dia bersetuju. Alright. Kemudian bila ada proses apa mungkin ada pengaruh apa, dia ada proses bantahan sebenarnya. Ada proses bantahan. Maksudnya proses bantahan tu boleh dibuat jugalah. Betul. Walaupun telah diwartakan dia belum warta. Untuk penetapan sebelum warta. Okey, baik, faham. Maksudnya sebelum diwarta tu ada berapa dia ada berapa harilah untuk proses bantahan tu sebelum diwarta sepenuhnya. Baik. Okey, itu kalau kita bercerita pasal kalau pihak yang tidak bersetuju. Itu yang sebelum. Pernah ke terjadi selepas diwartakan tiba-tibalah ataupun kalau kata tuan asalnya memanglah dia setuju, pewarisnya pernah tak mempertikaikan ataupun dirasa sangat tak bersetuju sedangkan itu daripada moyangnya ataupun generasi yang pertama untuk membatalkannya. Adakah boleh macam puan cakap tadi? Kalau dari segi atas sebenarnya boleh dengan menghantar. Boleh dengan menghantar bertulis, permohonan bertulis kepada Pesuruhjaya. Maksudnya apa-apa bantahan, apa-apa ketidakpuasan tu secara bertulis tau, dia tak boleh secara verbal. Kena bertulis kepada Pesuruhjaya tentang permohonan kita tu sebenarnya macam mana. Apa yang membuatkan dia nak ada kehendak macam tu. Sebab maksudnya dari awal kena kita ada sebab musabah yang penting barulah dibenarkan. Sama juga dengan keadaan bila kita nak build up, sama juga kalau kita nak menjual sebenarnya. Ada perundingan di sini tapi perlu permohonan bertulis kepada Pesuruhjaya. Yang ni saya suka. Bila Puan Syah cakap kita nak buat something renovation atau di atas satu benda di atas tanah sendiri, kita nak bincangkan sekarang Puan Syah sebab ini pada saya dia melibatkan pihak yang kedua, dia punya benefit dia yang selama ni kita tak nampak. Yang orang ramai tak nampak yang pewartaan ini sebenarnya sangat membantu. Betul tak Puan Syah? Betul. Okey, baik. Sebelum kita nak berhenti rehat, saya nak baca sedikit komen-komen dekat Facebook kita. Silakan. Okey. Untuk hari ini kan macam biasalah kita punya tema kita Irama Malaysia. Okey, ada yang cakap tahniah pada persembahan Miltop. Terima kasih. Daripada Hana. Dan Muhammad Kaya, okey, thumbs up. Okey, terima kasih. Good info. Alright. Ada lagi? Tu dia. Itu di antara komen-komen yang positif kita dapat. Alhamdulillah. Rata-ratanya rasanya boleh faham sedikit. Boleh share. Semakin faham ya, boleh share. Sebab boleh benda ni pasal saya maklumat yang penting sebab tak jarang sangat orang bercerita atau untuk dapatkan bertanya pun sebenarnya boleh. Mengenai pewartaan sangat bagus. Baik. Alright, Puan Syah. Sebelum sebelum kita nak bersambung, apa kata kita dengar lagi persembahan yang kedua. Sebab banyak lagi persembahan tau. Persembahan ni semua hebat semua. Okey, kita nak panggillah arti budaya kita dengan combo. Okey, silakan persembahan kita yang seterusnya. Hajat menjalan di sungai Koyan, singgah bermalam rumah Pak Ali. Di sungai Koyan, singgah bermalam rumah Pak Ali. Hai resmi padi ikut-ikutkan, lagilah tunduk lagi berisi. Singgah bermalam rumah Pak Ali, agak diagah si burung tiung. Rumah Pak Ali, agak diagah si burung tiung. Lagilah tunduk lagi berisi, janganlah angkuh pada yang ulung. Agak diagak si burung tiung, tiung bersiul di pinggir sawah. Si burung tiung, tiung bersiul di pinggir sawah. Janganlah angkuh pada yang ulung, bergotong royong tanpa dikira.
amboi gunung payung. Sirih bila mandi oi disanjung orang. Pesan datuk jangan kaduk mbak naik junjung. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis salah amboi, amboi, santan kenapa alah amboi, amboi, ku pandanglah manis salah amboi, amboi, anak siapa. Lemak manis salah amboi, amboi, santan kenapa alah amboi, amboi, ku pandanglah manis salah amboi, amboi, anak siapa. Pohon sana, pohon maranti, di tengah-tengah rindu menderu. Abang di sini, adik di sana, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis salah amboi, amboi, santan kenapa alah amboi, amboi, ku pandanglah manis salah amboi, amboi, anak siapa. Lemak manis salah amboi, amboi, santan kenapa alah amboi, amboi, ku pandanglah manis salah amboi, amboi, anak siapa. Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun bertalu-talu. Adik di sana, abang di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis salah amboi, amboi, santan kenapa alah amboi, amboi, ku pandanglah manis salah amboi, amboi, anak siapa. Lemak manis salah amboi, amboi, santan kenapa alah amboi, amboi, ku pandanglah manis salah amboi, amboi, anak siapa. Terima kasih. Itu dia tadi persembahan kita. Okey, baik. Kita nak teruskan. Tadi kalau sebelum ni Puan Syah ada bercakap mengenai melakukan sesuatu di atas tanah, iaitu pihak yang kedua. Baik, pihak kedua itu adalah tuan tanah atau penama asal. Baik, soalan saya,
sekiranya penama asal tu mau buat renovation ataupun build up something ataupun mau menjual tanah tersebut yang telah pun diwartakan itu, adakah ianya dibenarkan dan jika boleh, apakah prosedur yang perlu dilakukan? Kalau ikut pada Akta Warisan Kebangsaan iaitu Akta Warisan Kebangsaan kita ada Seksyen 36 dan 37. Seksyen 36? Dan untuk tapak warisan dan untuk warisan kebangsaan Seksyen 70 kalau tak silap saya lah. Mana perlu je macam saya maklumkan kepada semua apa-apa kita punya permohonan tu secara bertulis kepada Pesuruhjaya. Kebenaran atau tidak diberi itu bergantung pada keputusan yang akan juga Pesuruhjaya akan keluarkan secara bertulis juga, supaya ada rekod-rekod akan datang dan kemudian hari sebenarnya. Baik. Kalau tadi kita cakap pasal tapak, kalau nak buat renovation ataupun buat bendikar rumah, mungkin tapak tu masih boleh kekal. Tapi kalau mau dijual, macam mana pula kesan pada tapak warisan yang telah diwartakan tu? Sebab tu kena dapatkan daripada Pesuruhjaya. Setelah jika ia membuat permohonan, boleh. Dia ada perundingan sebenarnya Cik Tasha. Okey, Dia ada situ perundingan. saya nak tahu sangat. Perundingan tu saya tak boleh lah macam mana dari segi. Tapi ada perundingan sebenarnya untuk kemenangan kedua-dua belah pihak. Baik. Tapi sebenarnya kalau ikut warisan kebangsaan, kalau dia nak menjual pun, dia sebenarnya kena menjual kepada Pesuruhjaya. Dengan nilai yang dipersetujui bersama jelas sebenarnya. Sebab Pesuruhjaya ni dia bertanggungjawab. Dia main fungsi utama untuk memelihara dan mempelihara tapak-tapak warisan dekat Malaysia ni sebenarnya. Sebab sayanglah pada saya sebab kita dah ada tapak warisan kita dah jaga, lepas tu kita hilang macam tu, rasa macam sangat kita rugi. dah gadget sebagai warisan kebangsaan untuk Malaysia sebenarnya. Sayang kalau kita jual mungkin tak tahulah kalau ada reason yang fleksibel untuk Pesuruhjaya menerima, itu tidak saya dapat maklumkan bagaimana caranya. Betul. Okey pula. Itu kalau kita dah tahu pasal penjualan ataupun melakukan renovation. Macam mana pula dengan garis panduan pemeliharaan pewartaan ni? Kalau ikutkan Jabatan Warisan Negara sebenarnya pun dah keluarkan satu garis panduan untuk pemeliharaan dan pemeliharaan tapak warisan ni, iaitu pada tahun 2017 tak silap saya. Jabatan Warisan akan mengeluarkan satu garis panduan ni. Garis panduan ni pun digunakan oleh kita punya pihak berkuasa tempatan. Kita pun menggunakannya dan juga daripada Jabatan Perancangan Bandar. Garis panduan ni sebenarnya baik sebab apabila kita dah warta tapak-tapak tu, sebarang pembangunan di atas tapak tu kita perlu ada perancangan lah, garis panduan lah. Supaya dari segi konsep sebenarnya untuk kita kekalkan keaslian dalam pemeliharaan warisan tu sebenarnya. Pentingnya keaslian tu yang mana kepatuhan kepada kepentingan nilai-nilai warisan tu, yang mana keaslian, reka bentuk, bahan binaan, pertukangan pun sebenarnya perlu keaslian. Kalau boleh macam kalau ada kekisi dia tu rupa motif bunga apa, kita macam tu lah kalau boleh kita nak dapatkan. Maksudnya jika sesuatu bangunan atau monumen itu rosak, jika dibetulkan, dia tak boleh merubah. Maksudnya mesti mengekalkan keasliannya juga. Kalau boleh, seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya. Okey. Sebab kita tahu proses untuk mendapatkan seperti mana material yang asal tu sukar. Tapi kalau kita boleh usaha untuk dapatkan kalau boleh sehampir yang boleh. Sehampir yang boleh. Sebab Kita menjaga. Saya rasa kalau kita nak cari material yang asalnya agak susah dan mungkin sedikit mahal sebab benda tu kita kena ambil warisan kira lama. Kena ambil kira semua perkara tersebut. Baik, kalau kita cerita pasal kini kan dengar macam merumitkan. Sejujurnya lah kalau Puan Syah sendiri, agak rumit tak prosedur ni sebenarnya untuk kita mewartakan ni? Dia kalau ada ilmu tak rumit. Sebenarnya benda ni macam saya pun baru 2 tahun lebih duduk untuk pewartaan tapak ni. Jadi satu pembelajaran baru sebenarnya, seronok. Kalau kita dah start mula awal memang macam pening kepala sikit lah kan, sebab dia melibatkan tapak-tapak warisan kan, pewartaan, berhubung dengan perundangan semua. Kemudian kita nak tolerate berkomunikasi dengan pemilik-pemilik tapak. Mungkin kalau pada awal mereka menolak, tapi kita macam mana kita nak approach balik mereka. Itu satu pembelajaran yang baik sebenarnya. Kalau kita positif, InsyaAllah benda tu dipermudahkan. Dia apa pun nawai itu. Dan juga sebenarnya macam saya cakap tadi, stigma yang negatif tu sebenarnya boleh kita ubah sekiranya kita memahami
Dan kita meneliti garis panduan yang sepatutnya yang bukan menyusahkan pihak yang kedua, tapi sebenarnya membantu. Ya, membantu Okey. sebenarnya. Kalau nak tanya pasal membantu, apa contoh paling mudah lah kalau setelah diwartakan yang orang kata benefit untuk tuan tanah ni? Dia sebenarnya kalau kita dah start warta dia banyak apa kita punya harta warisan boleh bantu. Maksudnya kalau macam dia nak jadikan tapak dia itu satu aset pelancongan. Kerajaan sebenarnya melalui Jabatan Warisan Negara pun ada peruntukan-peruntukan yang boleh kita bantu mereka. Dan bantuan tu contoh macam saya cakap tadi kita ada yuran tu. Yuran fee tu sebenarnya membantu sumber ekonomi mereka juga. Jadi maknanya kos tu pihak Kalau tanah ataupun kalau bergabung bantuan tu daripada kementerian ataupun daripada kerajaan, dia ada perundingan lah bagaimana. itu pada saya kira bonus sebenarnya untuk betul. yang tuan tanah, betul tak? Ya. Okey. Bukanlah Itu yang semata-mata satu yang baik je. tu. Maksudnya kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan mereka tu bukan cara yang manis lah sebenarnya. Faham, saya faham. Oh, seronok sebenarnya. Bila kita dah faham, macam Puan Syah cakap tadi, bila kita ada ilmu sebenarnya tak rumit. Tapi bila kita tak tahu dan tak nak ambil tahu, itu yang sebenarnya merumitkan. Apatah lagi Dan jangan terlalu dengan stigma, persepsi ya, sebenarnya. persepsi. Betul. Baik, Puan. Selain pada itulah kita nak cerita lagi lah pasal pewartaan ni. Sejujurnya selama Puan berada di sini ataupun yang diberi pegawai yang dah beri mandat melaksanakan pewartaan tempat warisan ni, bagi pandangan Puan lah, sejauh mana keberkesanannya? Saya seronok sebenarnya bila dah start untuk kerja-kerja pewartaan ni sebenarnya. Sebab seronok tu kita belajar macam mana kita nak rasa cinta pada warisan kita sebenarnya. Pewartaan ni sebenarnya salah satu untuk kita melindungi tapak-tapak bangunan, kebudayaan tak ketara, contohnya yang tadi, nyanyian-nyanyian tradisional tu. Tarian tu juga pun menjadi kira warisan budaya kan? Ya, tapi perlu juga dengan penambahbaikan sebenarnya. Atau warisan kebangsaan dan penambahbaikan yang mana tenaga pakar untuk pemeliharaan sebenarnya di Malaysia kurang. Kalau kita di luar negara kita nampak dia punya bakat-bakat kerjaya sebenarnya boleh sampai ke PhD kan sebenarnya. Lagi banyak luas cabang bila kita dah tahu, betul. Sepatutnya perlu ada perkara-perkara begini supaya kita punya pengembangan ilmu, pelanjutan proses-proses ni sepatutnya seronok lah maksudnya. Saya sebenarnya seronok bila berborak macam ni, kita dah bincang, kita rasa macam untuk diri saya sendiri pun, itu satu input untuk diri saya. Segala sebelum ni saya tak tahu, sedikit sebanyak, itu satu maklumat yang sangat penting. Okey, saya nak baca sedikit komen. Ada komen bukan lagi. komen lah, dia positif Dia bagi pantun untuk saya. Okey, saya nak baca sikit pantun dia. Buah keranji di atas para, perahu berlubang di tampan nelayan. Sedap irama bergabung suara. Terima kasih penghibur Abang Zailan daripada Muazzim Azizah. Ini mesti peminat daripada Abang Zailan. Okey, nak saya jawab ke? Saya akan jawab selepas ini. Baik. Ada lagi tak? Okey. Thanks a lot Cik B Dapal dari Christmas Island Australia. Betul ke ni? Wow, daripada jauh ni menonton ni. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi memberi sokongan dan memberi, jangan lupa kan, like dan share kita punya program ni, okey? Baik Puan Syah, nampaknya kita pun sudah sampai ke akhir rancangan selama sejam bersama. Sudah tak sedar dah nak ambil waktu dah. Sudah cepat sangat kan Puan Syah? Saya mengalu-alukan pandangan sebenarnya. Terima kasih. Kita rasa macam masa ni sangat mencemburui kita berdua. Ya, betul. Betul. Jadi dengan ini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Syah di atas kesudian hari ini meluangkan masa berkongsi ilmu serta maklumat kepada kita semua. Jadi sebelum saya akhiri rancangan ini dengan persembahan yang terakhir, seperti biasa untuk penonton Senada Live ini, jangan lupa untuk terus like, share, berikan sokongan, komen, apa-apa juga. InsyaAllah segala komen dan pendapat anda sangat-sangatlah saya hargai. Baik, tadi dia dah bagi pantun, saya nak balas sedikit. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Anda tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Assalamualaikum dan salam sayang dari saya Natasha Lam. Jumpa lagi.
terjalinnya lalu rentah beribu bagailah mana hendak berhias cerminku retak seribu mendendam unggas lihat di hutan jalan yang tinggal jalan berliku tilamku emas cadarnya indah berbantal lengan tidurku hias cempaka kenangan tepian makanya kuntum na idam kumbang puas ku jaga si bunga impian gugurnya sebelum berkembang hendaklah hendak ku rasa Hai sayang, puncaknya gunung hendak ditawan tidaklah tidak ku daya aduh sayang, tingginya tidak terlalang janganlah jangan ku hibah hai sayang, derita hati jangan dikenang bukan ku bintang aduh sayang, merajuk bukan berpancaran hendaklah hendak kau rasa aduh sayang puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah tidak kau daya tingginya tidak terlawan jangan kau hibah jangan sayang derita hati jangan dikenang bukanlah kau bintang merajuk bukan berpancaran biar apapun rupa yang terbina takkan gentar merela kehendaknya terdengarlah bicara tersembunyi yang terlebar di langit dan di bumi siapakah yang tahu menundukkan bayi siapakah yang tahu hanya ada satu bisakah jelita luruh kuasa terpukau hatinya demi sakit kurnia laksana terkalam tiada diilham segala ternyata hanya sekelip mata syahadah terpedaya istana kaca terkesima kata mulia seribu utusan mahkota hiasan membingkis berita damaikan dua kota agungnya suara sucinya sang cinta bertemu dalam pesona bersatu di dalam cahaya semilah bermana kasihnya di puncak singgasana syahadah sesungguhnya berkasihlah di antara manusia berindah segala kata-kata bahagia itu janjinya mengapa jika sengketa rentaslah jalan terbuka tanpa dusta telah teguh di garis karma pelajar
berirama. Gusana tambah agama